Hadirin dan hadirat sekalian, begitulah tadi sedikit pengenalan tentang Sekolah Kebangsaan Farid Setongkat. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majlis mendapat berkat. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Ni Azman untuk membacakan bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya, silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, kami merafakkan syukur kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam taklimat transisi tahun 1 Sekolah Kebangsaan Farid Setongkat 2021. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya farjal ham wa ya kashifal gham. Berkatilah usaha-usaha kami ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi murid yang cemerlang, terbilang, murid yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi murid yang berjaya dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah murid kami yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah. Janganlah engkau jadikan murid kami yang hanya berpuas hati dengan apa yang diperolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya Munzil Barakah wa ya Kashifal Ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ustaz Ni Azman di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, di sini juga saya ingin maklumkan kepada ibu bapa yang mempunyai persoalan atau pertanyaan, bolehlah menulisnya di ruangan chat. Hadirin sekalian, untuk meneruskan program kita pada hari ini, saya ingin menjemput yang berusaha Encik Muhammad Azmi bin Yusuf, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Farid Setongkat, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati semua ibu bapa penjaga murid tahun 1, guru-guru penolong kanan, guru-guru serta semua warga kerja SK Farid Setongkat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam satu program dalam norma baru ya. Selalunya kita adakan majlis sambutan selamat datang tahun 1, tapi tahun ni kita tak dapat buat sebab pandemik ni, so kita buat di atas talian, usaha guru-guru semua ya, supaya kita dapat menyampaikan beberapa maklumat penting kepada ibu bapa ya. Okey, kebiasaannya hari pertama persekolahan anak-anak kita kan sangat teruja ya. Dapat baju baru, kasut baru, beg baru dan sebagainya, dan tak sabar nak datang sekolah. Tapi tahun ni dia agak berbeza ya, situasinya agak berbeza. Semua tu tak dapat kita lakukan. Walau bagaimanapun proses pembelajaran, pendaftaran sebagainya terpaksa kita laksanakan juga dengan cara yang berlainan ya.
Walaupun sekolah sebenarnya telah dibuka pada 20 hari bulan Januari dahulu, murid belum berkesempatan lagi, anak-anak tuan belum berkesempatan lagi datang ke sekolah. Mereka tak kenal sekolah, tak kenal guru. Kemudian tiba-tiba terpaksa mengenal belajar secara online. Ini semua satu yang sangat asing lah kepada anak-anak kita kan. Tapi macam mana pun kita haraplah kita akan usaha juga macam mana anak-anak kita boleh belajar sementara pandemik ni berakhir, ataupun ada satu arahan lain daripada Kementerian Pendidikan untuk kita belajar secara bersemukanya. Okey, sekarang kita terpaksa menggunakan medium-medium di atas talian yang ada untuk kita sampaikan maklumat kepada ibu bapa. Guru-guru terpaksa mengajar dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan cara yang sangat berbeza dan memerlukan guru menjadi kreatif dan berfikir di luar kotak pemikiran cara belajar yang biasa. Saya juga faham ibu bapa juga mengalami pelbagai kesukaran, pelbagai masalah dan rintangan dalam menguruskan anak-anak untuk belajar, terutamanya anak-anak yang tahun 1 ni ya. Mereka belum pernah ke sekolah. Jadi nak menguruskan dia setiap hari untuk belajar di samping ibu bapa pun bekerja dan sebagainya. Kita faham tu, kita cuba cari jalan sebaik mungkin lah. Untuk proses tu dapat dilaksanakan. Okey, namun percayalah setiap sesuatu tu ada hikmahnya ya. Menuntut kita bertenang, bersabar dan bekerjasama antara pihak sekolah, guru dan juga ibu bapa. Saya mohon sangat-sangatlah daripada ibu bapa demi kebaikan kita bersama ya. Sebagai guru besar, saya semahunya ingin memberi yang terbaik kepada anak-anak murid di SK Paris Tongkan. Memudahkan guru mengajar, memudahkan murid tuan-tuan belajar. Namun terdapat pelbagai kekangan serta larangan SOP yang perlu dipatuhi di peringkat sekolah untuk kebaikan kita bersama. Di peringkat sekolah kita telah mewujudkan berbagai grup channel PIBG, grup tahun 1, kita ada YouTube kita sendiri, kita ada FB. Inilah medium-medium yang kita gunakan untuk sampaikan maklumat kepada ibu bapa. Jadi harapan saya lah, gunakanlah medium-medium ini dengan cara yang betul. Tak perlu rasanya menyampaikan atau meluahkan sesuatu yang negatif yang tentunya tidak membantu kita menyelesaikan apa-apa masalah yang timbul. Mungkin kita tak faham, cuma dengar cakap-cakap orang je membuat kita dan kita membuat tafsiran sendiri. Yang baik, datanglah ke sekolah jika ada masalah atau timbul ketidakpuasan hati dalam sesuatu perkara. Bantulah sekolah untuk membantu anak-anak perempuan untuk belajar. Untuk maklumat ibu bapa semua, sekolah sebenarnya telah bersedia untuk menerima anak-anak perempuan, cuma belum boleh bersemuka lagi. Buku teks dan peralatan sekolah lain semuanya telah tersedia sebenarnya, tersedia untuk kami edarkan. Mulanya kita dah letakkan di bilik-bilik darjah Mereka masuk hari pertamanya, buku teks, buku kerja, peralatan sekolah semua dah siap. Tetapi ada arahan baru yang kita terima. Kita akan sampaikan semua buku teks, peralatan sekolah dan sebagainya pada 26 hari bulan ni secara pandu lalu. Kita baru dapat kebenaran daripada PPD. Kita tak sabar nak bagi buku-buku ni pada anak-anak supaya mereka dapat belajar, dapat baca, dapat ulang kaji di rumah. Jadi dapat 26 hari bulan nanti akan ada program pandu lalu tu. Nanti maklumat akan kita sampaikan dalam medium-medium yang kita dah tentukan kita memang tak sabar nak bagi ni, walaupun SOP-nya sangat ketat, tapi murid-murid kita kena belajar Okey, di saat pandemik ini kita telah berjaya menguruskan banyak perkara-perkara baru secara norma baru. Urusan kelengkapan sekolah telah selesai. Terima kasih yang telah beri selesaikan tempahan. Cuma ada beberapa anak kita yang terkesan akibat pandemik. Keluarga kehilangan pendapatan, ada yang sedia ada memang tidak mampu.
Kita cuba bantu mereka dengan mengadakan sepakat prihatin dan juga sumbangan peralatan sekolah terpakai. Bantulah mereka, sama-sama kita bantu tak semua orang yang sama dengan kita ada yang sangat susah saat ini. Saya kata terima kasih kerana sudi menjadi warga SKPS. Mohon kita saling bergandengan tangan demi kecemerlangan anak perempuan dalam menimba pelajaran. Mencari kesalahan itu mudah, tapi bantu kami untuk cari penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Azmi bin Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Parit Serpongkai, di atas ucapan yang telah disampaikan itu tadi. Seterusnya, majlis ini menjemput yang dihormati Encik Zulkafli bin Abu Naim, Guru Penolong Kanan Kurikulum SK Parit Serpongkai, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru, moderator pada hari ini, Yang Berusaha Cikgu Azmi bin Yusof, Guru Besar SK Parit Serpongkai, barisan guru-guru penolong kanan, warga SKPS yang saya terpuji semua, ibu bapa penjaga murid tahun 1 2021. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama dalam program YouTube dalam taklimat tahun 1 dalam talian pada pagi ini. Izinkan saya untuk maklumkan program transisi yang dijalankan pada dalam maya bentuk maya bermula daripada 11 Januari sehingga 25 Mac. Dan dalam program ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan murid tahun 1 dalam norma baru dalam pandemik COVID-19 agar mereka dapat meyakinkan diri mereka bersama walaupun tidak bersemuka. Kurang-kurangnya kita dapat membantu menyelesaikan dan melaksanakan arahan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam kurikulum sekolah rendah. Dan selain daripada itu, kita juga akan membina hubungan baik di kalangan pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru, pelajar juga dengan ibu bapa. Dengan cara ini, maka sistem pembelajaran akan lebih berkesan. Terusnya, kita akan membina keyakinan para pelajar tahun 1 dalam menerima dan menyesuaikan diri dalam persekitaran yang baru walaupun tidak bersemuka, namun mereka dapat bersama dalam mendapatkan pendidikan yang lebih sempurna. Untuk makluman ibu bapa tahun 1 bagi tahun 2021, pihak sekolah berharap agar semua pihak faham dalam sistem pembelajaran PDPR di rumah, yang mana kita dapat lihat ibu bapa terpaksa membantu guru dalam belajar serta membantu dalam mengulang kaji pelajaran. Pihak sekolah sentiasa berusaha yang terbaik untuk melaksanakan PDPR. Oleh kerana benda ini baru, maka memanglah terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu kita baiki. Seterusnya ialah dari segi pentaksiran bilik darjah. Oleh kerana kita tidak dapat bersemuka, maka kita terpaksalah melaksanakan PDPR. Dan daripada persiapan ibu bapa, kita perlulah ada aplikasi-aplikasi yang sebanyak mungkin untuk membantu ibu bapa bagi menimba dan membuat pentaksiran. Jadi dalam membuat pentaksiran ini, kita lihat dari segi pemerhatian pelajar dan juga dari segi bertulis dan juga lisan. Lisan yang kita gunakan sekarang ialah dalam bentuk maya. Jadi murid perlu membuat latihan-latihan yang diberikan yang mudah, yang membantu.
kita juga dapat rungutan ibu bapa yang terkesan dari segi untuk download aplikasi. Sebenarnya download itu memerlukan data dan juga keperluan data yang tinggi. Walaupun bagaimanapun guru-guru akan beri yang termudah untuk murid laksanakan. Terusnya ialah 3 fasa pelaksanaan dalam transisi, iaitu persediaan. Kita ini adalah di kalangan guru yang dah membuat persediaan awal. Terima kasih kepada penyelaras transisi. Dan seterusnya fasa yang kedua ialah penyesuaian. Penyesuaian kepada program yang telah dilaksanakan, iaitu transisi, dan yang akhir ialah kesediaan yang berakhir pada 25 Mac 2021. Dan saya di akhir ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam melaksanakan program transisi dalam bentuk maya pada hari ini, dan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan kerjasama dalam pelaksanaan program transisi dalam bentuk talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkifli bin Abu Naim, Guru Penolong Sanat Pentadbiran, atas ucapan yang disampaikan itu tadi. Seterusnya, majlis kita pada hari ini diteruskan lagi dengan ucapan dari Puan Zahidah binti Yahaya, Guru Penolong Kanan Hak Dewan Murid Sekolah Kebangsaan Parisa Tongkat. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengajar kita pada hari ini, Ustazah Aziah, yang berusaha Tuan Guru Besar, yang dihormati guru-guru penolong kanan, semua guru-guru yang turut serta dalam menjayakan program pada hari ini. Okey, kita teruskan ya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang mendengar dan menonton live e-taklimat ibu bapa pada tahun 2021. Okey, saya ulang balik semula. Saya Puan Zahidah binti Yahaya, Guru Penolong Kanan Hak Dewan Murid, mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa dan juga selamat datang kepada semua anak-anak tuan-puan ke Sekolah Kebangsaan Parisa Tongkat. Baiklah, di sini saya akan memberi sedikit maklumat yang melibatkan unit HEM yang perlu diketahui oleh semua ibu bapa baru tahun 1. Okey, perkara yang utama adalah berkaitan maklumat murid. Tuan-puan perlu kemaskini data terkini tuan-puan kepada guru kelas. Antaranya adalah berkaitan tentang alamat terkini, nombor telefon yang mudah dihubungi, pendapatan terkini dan bilangan anak terkini. Maklum ya puan, tuan-tuan dan puan-puan telah mengisi borang pendaftaran pada awal tahun lepas. Jadi kita memerlukan data yang terkini. Semua data ini amat penting untuk guru kelas mengemaskinikan di dalam sistem yang dihaskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey, yang seterusnya berkaitan tentang buku teks. Okey, semua murid adalah layak untuk menerima buku teks kecuali murid bukan warga negara. Buku teks wajib dijaga dengan sempurna. Perlu disampul dan perlu ditulis nama agar tidak berlaku kehilangan. Sekiranya akhir tahun buku teks murid hilang, maka tanggungjawab ibu bapa perlu membayar ganti rugi mengikut harga buku teks tersebut, ataupun ibu bapa boleh membeli buku teks yang hilang. Sebelum ini buku teks tahun 1 tidak dibenarkan bawa pulang ya tuan-tuan puan-puan, tetapi disimpan di dalam kelas. Tetapi oleh kerana kita semua berada di dalam norma baru, maka insya-Allah pihak sekolah akan berusaha membuat agihan buku teks kepada murid dalam masa terdekat. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan disiplin. Okey, apabila menjadi murid sekolah Parisa Tongkat, wajib mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Okey, sekiranya diingkari, murid akan melalui proses-proses yang diuruskan dan diselia oleh unit disiplin dan sahsiah sekolah.
Perkara-perkara berkaitan disiplin lebih kepada apabila murid hadir ke sekolah ya tuan-tuan. Kita dalam fasa norma baru. Jadi buat masa ni lebih kepada tanggungjawab kepada ibu bapa. Okey, buat masa ni disiplin murid dipantau oleh ibu bapa di rumah, di mana ibu bapa perlu memastikan anak tuan-puan membuat kerja rumah secara online yang disediakan oleh guru kelas. Sekiranya murid tidak menyelesaikan tugasan, boleh dianggap kesalahan tidak membuat kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Justru itu, dalam norma pembelajaran baru, disiplin murid dipantau oleh ibu bapa. Guru akan mendapatkan data murid yang melaksanakan tugas dan tidak melaksanakan tugas ya. Data akan sampai kepada pihak pentadbir sekolah dan pihak pentadbir, terutama unit HEM, akan kena pasti ya murid-murid yang tidak membuat atau melaksanakan kerja rumah. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan sasiah. Walaupun pembelajaran secara norma baru, penerapan sasiah tetap akan diberikan kepada semua murid. Sekiranya COVID-19 tidak wujud, pihak sekolah ada melaksanakan satu program sasiah di mana murid-murid setiap akhir tahun akan menerima makanan percuma seminggu sekali dan dilayan istimewa oleh para guru dan pentadbir. Ini adalah satu penghargaan diberikan oleh sekolah kepada murid yang menunjukkan sasiah terpuji. Baiklah, seterusnya berkaitan tentang bantuan. Okey, di sini saya ingin menyatakan sahaja bantuan-bantuan yang diterima oleh sekolah untuk disalurkan kepada murid yang layak. Antaranya adalah RMT, iaitu Rancangan Makanan Tambahan. 2. WAM untuk murid-murid miskin dan e-kasih. BAP, Bantuan Awal Persekolahan, dan seterusnya adalah bantuan daripada agensi-agensi luar. Semua bantuan ini berdasarkan kepada maklumat terkini ibu bapa yang pihak sekolah terima. Oleh itu, saya harap sekiranya guru kelas meminta ibu bapa mengisi borang dan apa jua data yang dikehendaki bantuan perlulah memberi kesesuaian agar pelaksanaan bantuan dapat dilaksanakan dengan sadar segera. Sekolah akan meminta data maklumat murid pada awal tahun bagi murid tahun 1 dan akhir tahun untuk dikemaskinikan dalam sistem. Hanya 2 kali setahun ya tuan-tuan. Di sini juga saya akan menerangkan kepada tuan-puan berkaitan tentang tata cara berada di sekolah dalam norma baru ya. Tuan-puan perlu diingatkan tata cara ini sekiranya anak tuan-puan dibenarkan hadir ke sekolah seperti biasa mengikut norma baru. Peraturan pertama adalah waktu hadir. Murid wajib hadir sebelum 7.20 pagi. Sekiranya lewat, surat amaran akan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Jadi tuan-puan perlu bersedia ya. Sekiranya ada apa-apa surat amaran dikeluarkan, jangan salahkan pihak sekolah. Tuan-puan kena ikut peraturan sekolah iaitu sebelum 7.20. Sebab saya ingin pastikan kehadiran. Sekiranya ada murid-murid hadir ya, ini kita berkaitan tentang kehadiran murid di sekolah. Sekiranya murid hadir, pastikan ya tuan-puan hantar sebelum 7.20. Saya ulangi, sebelum 7.20. Saya tidak mahu berlakunya kehadiran lewat. Seterusnya waktu pulang. Waktu pulang adalah mengikut jadual waktu norma baru. Jadi dia tidak selaras. Walaupun tuan-puan ada anak yang darjah 5, selalunya tidak akan sama waktu dia akan pulang. Jadi tuan-puan kena setkan masa sendiri sekiranya ingin mengambil anak dalam masa yang berbeza. Seterusnya, laluan. Kita akan pastikan laluan yang akan dilalui oleh murid semasa pulang. Di sini peranan ibu bapa kena ingatkan anak-anak di mana laluan utama dia untuk pulang. Kita ada 2 saja, di laluan pintu A dan pintu B. Jadi kena sentiasa ingatkan anak untuk tunggu dan lalu di mana. Pintu A ataupun pintu B. Seterusnya waktu rehat. Waktu rehat norma baru.
Okey, waktu rehat norma baru adalah mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, bila dikatakan norma baru, ibu bapa kena faham ya, jangan menyalahkan sekolah. Saya harap sangat cikgu, saya harap sangat tuan-tuan bekerjasama dengan ibu bapa, dengan cikgu-cikgu sekolah Pek Setongkat. Okey, rehat mengikut waktu yang ditetapkan. Murid beratur dan membeli makanan di kantin. Okey, dia tidak akan duduk di dalam kelas, dia akan dibenarkan beli di kantin. Tetapi dia akan makan di dalam kelas, okey, di dalam kelas serta dipantau oleh guru masa PDPC berlaku, okey. Masa pembelajaran tu guru tu dah ada dalam kelas. Okey, seterusnya murid akan membeli makanan dengan nilai RM1. Okey, RM1. Saya ulang balik, RM1. Okey, tidak ada pembelian secara wang siling. Jadi tak ada pemulangan. Jadi nilai makanan di kantin adalah RM1. Jadi pastikan anak tuan-tuan membawa wang RM1. Okey. Okey, seterusnya peranan ibu bapa, okey, semasa berurusan di sekolah Parit Setongkat. Seperti biasa, pastikan ibu bapa perlu mematuhi SOP sebelum dan semasa berurusan di sekolah dan ambil suhu, scan QR code seperti biasalah ya puan-puan. Okey, seterusnya tidak dibenarkan menghantar dan masuk ke kawasan sekolah serta ke kelas. Saya ingatkan semula, tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dan berurusan di kelas. Tidak dibenarkan menunggu anak ya, menunggu anak di dalam kawasan sekolah dan di kelas. Kalau ikutkan tahun-tahun sebelum ini, anak tuan-tuan boleh duduk bersidai di tepi-tepi tingkap. Ya, okey. Lepas ini, dalam norma baru, tuan-puan kena percaya pada pihak sekolah untuk menguruskan anak-anak tuan-puan semua. Okey, sebenarnya tuan-tuan tidak dibenarkan berurusan dengan guru semasa waktu pembelajaran. Tuan-tuan perlu berurusan terus di pejabat dan berurusan dengan pentadbir ataupun kerani. Okey, kehadiran. Okey, kehadiran ke sekolah adalah wajib. Jadinya sekiranya anak tuan-puan tidak dapat hadir, tuan-puan perlu memanggil guru kelas melalui WhatsApp, Telegram untuk guru kelas tagging ketidakhadiran dalam sistem kehadiran. Okey, serahkan surat sakit dan kenyataan tidak hadir kepada guru kelas. Okey, ketidakhadiran tanpa sebab dan kenyataan, kami akan memberi surat amaran. Ada 3 surat amaran. Yang pertama, surat amaran kedua, surat amaran ketiga dan kemungkinan satu jawatankuasa akan pantau untuk menyelesaikan masalah anak tuan-tuan, iaitu surat amaran terakhir iaitu buang sekolah. Jadi saya harap sangatlah yang berlaku begini. Okey, saya rasa ini adalah maklumat yang saya sampaikan sekiranya berlaku pembelajaran di sekolah. Jadi tolonglah ya kerjasama daripada tuan-puan untuk memudahkan guru-guru di sekolah Pek Setongkat menguruskan anak tuan-puan. Okey, saya rasa setakat itu saja penerangan saya berkaitan dengan unit hal ehwal murid. Semoga ia dapat membantu tuan-puan di luar sana dan saya ingin mengingatkan kepada semua ibu bapa, sekiranya ada maklumat lain, pihak sekolah hanya menyampaikan di channel PIBG. Oleh itu, pastikan tuan-puan join di dalam channel PIBG. Sekian saja dari saya, Puan Zahidah Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay home. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zahidah binti Yahya, Guru Penerangan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Parit Setongkat, di atas ucapan yang diberikan itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya majlis ini diteruskan lagi dengan ucapan dari Encik Raimi bin Naim, Guru Penerangan Kurikulum SK Parit Setongkat. Untuk menyampaikan ucapan, dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada pagi ini, Puan Aziah. Yang berusaha Encik Muhammad Azmi bin Yusof, Guru Besar SK Parit Setongkat, Cikgu Zulkifli Abu Naim, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Zahidah binti Yahya, Guru Penolong Kanan HEM. Guru Penyelaras tahun 1, Cik Haliza
guru-guru tahun 1, AJK Taklimat Ibu Bapa tahun 1 2021, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bapa ke Taklimat Ibu Bapa tahun 1 2021. Saya mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan serba sedikit maklumat tentang co-curriculum di sekolah. Untuk pengetahuan ibu bapa yang mana anaknya adalah anak pertama yang memasuki alam persekolahan, ingin saya memberi pencerahan sedikit tentang aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum ini terbahagi kepada 3, iaitu badan beruniform seperti pengakap kanak-kanak, PKRS, PBSM, kelab dan persatuan seperti Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Sains Matematik dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sukan permainan seperti bola sepak, hoki dan yang lain-lain lagi. Perkara pertama yang saya nak maklumkan pada ibu bapa ialah tentang penglibatan murid tahun 1 di dalam aktiviti co-curriculum. Untuk maklumat ibu bapa, murid-murid tahun 1 belum lagi dilibatkan di dalam aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum hanya melibatkan murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Jadi anak-anak tuan-tuan, puan-puan belum lagi terlibat di dalam aktiviti co-curriculum. Kemudian perkara yang kedua yang nak saya sampaikan di sini ialah tentang pembahagian rumah sukan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 4 rumah sukan, iaitu rumah merah ataupun Red Eagle, rumah biru ataupun Blue Orca, rumah kuning ataupun Yellow Dragon dan rumah hijau ataupun Green Hyena. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah pun dibahagikan ke dalam rumah-rumah sukan tersebut. Jadi, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak tahu anak tuan-tuan dan puan-puan tu berada di rumah apa? Nanti pada 26 hari bulan, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat baju rumah sukan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang memang telah tersedia, ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan itu dapat t-shirt merah, bermakna dia berada di dalam rumah Red Eagle. Sekiranya dia mendapat t-shirt berwarna biru, dia berada di dalam rumah Blue Orca. Sekiranya dia mendapat t-shirt kuning, dia berada di rumah Yellow Dragon, dan akhirnya sekiranya dia mendapat t-shirt berwarna hijau, dia berada di dalam rumah Green Hyena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu bimbang, t-shirt tersebut dah pun ada, dan pada 26 hari bulan tuan-tuan dan puan-puan akan menerimanya untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian perkara seterusnya yang saya nak sampaikan di sini ialah tentang pemakaian t-shirt. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 2 jenis t-shirt, iaitu yang pertamanya t-shirt KRMJ ataupun karakter murid Johor. T-shirt ini pun dah ada, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan menerima t-shirt tersebut pada 26 hari bulan nanti bersama-sama dengan barangan yang lain. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, t-shirt KRMJ ini akan dipakai oleh semua murid daripada tahun 1 hingga tahun 6 pada setiap hari Rabu minggu ketiga. Saya ulangi lagi sekali, t-shirt KRMJ ini akan dipakai oleh semua murid daripada tahun 1 hingga tahun 6 pada hari Rabu minggu ketiga. Jadi puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Biasanya hari Selasa cikgu-cikgu akan maklumkan pada murid-murid t-shirt apa yang dia nak pakai pada hari Rabu. Jadi kalau murid tahun 1 ni, dia akan pakai t-shirt KRMJ ni pada hari Rabu minggu ketiga. Bagaimana sekiranya nanti anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tu t-shirtnya mungkin pagi tu tak jumpa, ataupun t-shirt tu lupa nak basuh, kotor. Jadi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan pakai uniform sekolah. Uniform sekolah yang warna putih dan seluar biru tu. Jadi jangan pakai t-shirt lain, pakai uniform sekolah. Jadi
perkara seterusnya tentang t-shirt rumah sukan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada t-shirt rumah sukan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pun akan mendapat seluar track ataupun track bottom. Ya. T-shirt rumah sukan dan seluar track ini akan dipakai waktu PJ, waktu pendidikan jasmani. Jadi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan pakai t-shirt rumah sukan bersama seluar track. Jadi saya harap jangan pakai track yang lain daripada yang dibekalkan, sebab seluar track tu ada lambang sekolah. Jadi pakai t-shirt rumah sukan dan seluar track tu pada waktu PJ ikut jadual waktu kelas masing-masing. Jadi nasihat saya untuk memastikan kedua-dua t-shirt ni, iaitu t-shirt KRMJ dan t-shirt rumah sukan ini berada di dalam keadaan baik dan boleh dipakai paling-paling tidak pun sehingga hujung tahun. Janganlah dipakai di luar waktu sekolah. Pakai waktu sekolah saja. Luar waktu sekolah jangan pakai. Dan saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Akhir sekali saya ucapkan tahniahlah kepada ibu bapa murid-murid tahun 1 2021 yang dapat mengikuti taklimat pada pagi ini ya. Jadi saya sudahi ucapan saya dengan kekal selamat, kekal di rumah dan kekal fokus untuk mengikuti pelajaran walaupun tidak dapat hadir ke sekolah dan murid-murid hanya dapat menjalani PDP di rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Raimi Zemain, Guru Perlaksanaan Kurikulum, di atas ucapan yang diberikan itu tadi. Diharap kepada semua ibu bapa mendapat maklumat yang jelas melalui ucapan yang telah diberikan oleh barisan pentadbir itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya marilah kita bersama-sama menyaksikan pula sedutan video SK Parit Seperempat Melastik ke Bintang program sepanjang tahun bagi tahun 2019. Mari kita saksikan. Welcome to Zootopia. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. But I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no, I won't give in until I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I
give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Try everything. Try everything. Try everything. Look how far you've come. You filled your heart with love. Maybe you've done enough. Take a deep breath. Don't beat yourself up. Itulah dia tadi sedutan video program yang telah dijalankan sepanjang tahun bagi tahun 2019. Hadirin sekalian, seterusnya ialah sesi soal jawab. Okey, saya bacakan soalan yang pertama, iaitu soalan dari Puan Rohani Ahmad. Bagaimana pemantauan kerja secara online untuk anak-anak yang ibu bapanya bekerja? Bolehkah tugasan itu dibuat pada waktu malam? Okey, soalan ini akan dijawab oleh Encik Zulkafli bin Abu Naim, Guru Penolong Kanan Kurikulum SK Farid Peterkat. Silakan. Ucapan terima kasih kepada Puan yang bertanya. Pada jawapan saya ialah boleh Puan boleh bantu sama pada waktu malam kerana waktu siang bekerja. Kita fleksibel dalam memberi kerja dalam bentuk PDR ni. Jadi jawapan saya boleh, Puan boleh laksanakan pada waktu malam selepas bekerja. Terima kasih. Okey, itu dia jawapan dari GPT Curriculum. Seterusnya soalan yang kedua, soalan dari Puan Jun Aida. Apakah cara untuk kemaskini data pelajar? Soalan ini akan dijawab oleh Puan Zahidah binti Yahya, Guru Penolong Kanan Haiwan Murid SK Farid Peterkat. Kita silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Belia. Okey, saya akan menjawab soalan Puan. Okey, sebenarnya mengikut tahun-tahun sebelum ini kita akan membeli satu buku profil bantuan murid contohnya sebegini. Okey, kemungkinan saya akan edarkan di dalam beg pembelian yang tuan-puan sudah membayar yuran itu. Saya akan masukkan dalam beg ni dan tuan-puan kena isilah. Jadi kemungkinan saya juga akan meminta penyerah tahun 1 membuat Google Form untuk diisi oleh tuan-puan. Okey, yang seterusnya dalam masa beberapa hari kami semua pihak sekolah di daerah Muar telah mendapat satu arahan untuk tuan-puan mengisi satu sistem dan yang boleh tuan-puan isi adalah sistem di MOE Public. Okey, nanti saya akan sharekan, saya akan minta penyerah sharekan dan cara-cara teknik untuk mengemaskinikan data tuan-puan di dalam sistem tersebut. Jadi tuan-puan kena tunggu dan bersabarlah sebab benda tu baru. Jadi ada 3 benda yang saya akan minta tuan-puan isi. Okey, untuk yang ini adalah sebagai bukti pengesahan. Tapi dalam sistem tu hanya tuan-puan saja boleh isi. Maksudnya kita nakkan audit. Jadi audit memerlukan bukti yang sah. Jadi buku ini juga penting untuk tuan-puan isi. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Zahidah. Saya harap Puan Jun Aida berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh GPKM kita. Seterusnya soalan yang ketiga daripada Puan Yana Shidi. Soalannya, adakah semua kelas akan mengambil buku teks pada tarikh 26 Januari 2021 itu? Soalan ini akan dijawab oleh Tuan Guru Besar kita sendiri, Encik Muhammad Azmi bin Yusuf. Kita silakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, benar pada 26 hari bulan ni kita telah dapat satu kebenaran khas daripada PPJ Muar
untuk kita menyampaikan buku teks kepada anak-anak kita ya. Jadi kita sedang rangka program itu sekarang ni kita tengah perhalusi SOP yang perlu. Jadi pada 26 hari bulan semua murid semua murid akan diberi buku teks. Kita akan buat secara pandu lalu daripada prasekolah sampai ke tahun 6 termasuk juga pendidikan khas. Hari itu kita akan serahkan buku teks. Kita juga akan serahkan semua buku-buku kerja dan peralatan sekolah yang tuan-puan yang telah beli secara atas talian hari itu kita dah siapkan. Jadi saya harap sangat ibu bapa akan patuhi SOP semasa masuk ke kawasan sekolah kerana semua sedia maklum jumlah murid kita ramai. Kita tak nak berlaku kesesakan. Kita dah tetapkan masa-masa bagi setiap tahun. Jadi nanti kita akan share tata cara ni di channel PIBG untuk makluman tuan-puan. Jadi 26 kita akan serahkan semua sekali supaya boleh memudahkan anak-anak tuan-puan belajar di rumah. Okay, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Azmi bin Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Palestin Tongkat. Diharap Puan Yana Shidi berpuas hati ya dengan jawapan yang diberikan tadi. Okey, saya rasa itu sahaja soalan yang telah diutarakan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kerjasama tuan-puan sangat dihargai. Terima kasih sekalung budi. Kenangan yang indah simpanan di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Barisan Pentadbir, Ahli Jawatan Kuasa Program E-Taklimat, kepada ibu bapa dan juga mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.